macam sepanjang saya kenal Kak Wan lah, dan juga macam followers Kak Wan kan. Kak Wan ni aje lah. Okay, dah okay, alright. Okay, macam kalau kita cakap pasal benda ni, kita juga tahu macam Kak Wan ada menghadapi isu-isu macam sensitivity macam yang mengganggu jiwa lah. Jadi Kak Wan boleh bagi tahu tak? Kak Wan boleh ceritakan kat kita orang tak kalau tak ni lah keberatan lah. Oh, yang pasal kes tu lah. Nanti kita akan stagekan pasal benda tu. Masa Kak Wan kejadian tu, pasal body shaming lah, kiranya bukan takat body shaming lah, macam orang kata apa, Kak Wan masa tu baru kat TikTok lah, macam dia buat video semua kan. Masa that time PKP tu memang Kak Wan dekat kampung, and then that time macam Kak Wan baru lepas arwah mak baru meninggal that time. So, jadi Kak Wan buat TikTok. So Kak Wan buat TikTok ni sebab Kak Wan tak ada orang nak bersembang. Jadi Kak Wan buat TikTok. Tapi bila Kak Wan buat TikTok, Kak Wan kena kecam kokong punya. Orang body shaming, kata macam-macam. Sampai setiap kali buat live je menangis. Setiap kali buat live nangis sebab masalah time tu banyak viewers kan Kak Wan? Banyak viewers sebab diorang masuk, diorang hairan kenapa dia ni asyik nangis je kan. Lepas tu kan, lepas tu that time bukan sebab Kak Wan tak kuat ke apa ke, sebab masa tu kita nak cari kekuatan. Tapi orang torture kita punya orang mental. torture pula kita punya mental. Jadi Kak Wan jadi macam huru hara otak Kak Wan ni. Lepas tu sampai kes buat report polis semua kan. Lepas tu diorang macam ada satu yang paling Kak Wan terkesan bila ada macam nurse, lepas tu orang yang macam coach untuk yang nak kurus, diorang torture Kak Wan kau punya. Sebab Kak Wan ada backup. Kak Wan macam cakap pasal Kak Wan ada buat satu video TikTok ni, dia macam mengundang sikit lah. Kak Wan cakap, kata tak kisah pun kalau kau nak cantik, kau nak kurus betul-betul nak cantik, baik tak payah. Kak Wan kan memang suka mengundang kat dalam video TikTok. Lepas tu ada komen tu dia kata, korang ni, dia kata orang-orang badan besar ni, dia kata kalau korang sakit ni, kita orang ni yang penat tau. Macam nurse tu cakap macam tu tau. So Kak Wan macam, sebenarnya kau ikhlas ke tak buat kerja kau? Lepas tu Kak Wan macam fikir balik. Sebab Kak Wan ada ahli family yang meninggal, arwah, semua badan besar. Tapi urusan diorang dipermudahkan gila-gila. Ramai sangat orang yang tolong. Kita jangan macam disebabkan mulut diorang tu, Kak Wan macam trigger sikit. Sebab Kak Wan fikir, adakah orang yang tolong tu pun rasa macam susah kan? Kita fikir arwah-arwah kita kan, macam arwah mak, arwah abang meninggal, diorang macam diorang rasa susah ke jaga diorang masa kat hospital. That's why macam bila Kak Wan fikir balik, tapi diorang senang je, macam ramai je yang tolong. Macam orang-orang hospital semua baik-baik je, tapi disebabkan oleh segelintir mulut-mulut orang-orang macam nurse semua ni, yang persepsi, terus Kak Wan jadi macam orang trigger tau kat situ. Sebab kita sedih lah kenapa orang nak boleh cakap macam tu. Macam-macam lah diorang kecam, diorang cakap apa ni, kau ni macam coach-coach yang nak kurus tu kan. Tapi diorang pakai fake account tu yang Kak Wan tak boleh belah. Rupa-rupanya bila selidik rupanya coach, macam coach untuk kurus semua tu. Diorang macam kecam untuk kita nak jatuh. Jadi macam bila lama-lama asyik kena je kan, asyik muka Kak Wan je kena body shaming. Jadi bila Kak Wan fikir balik, dulu memang Kak Wan koyak, tapi bila lama-lama rupanya benda tu dia mengajar Kak Wan untuk lebih kuat. Lebih macam orang kata apa, lebih berhati-hati. Lebih macam kalau orang tu ni kau tak payah layan pun sebenarnya. Macam buat macam ignore apa yang orang cakap tu semua, buat kau lebih kuat. Macam Kak Wan rasa macam benda tu macam bagi kekuatan jugalah. Lepas tu so kepada yang tu suka body shaming orang tu, sebenarnya korang jangan ingatkan orang yang korang kutuk tu, korang hina tu, dia akan down tau. Dia akan down lama. Tak, sebenarnya tak. Korang sebenarnya memberi kekuatan untuk dia untuk lagi ke depan. Macam orang kata apa, korang cakap kat dia tu sebenarnya dah lah dia dapat pahala. Okey, kita Islam dan kita faham benda tu, dia dapat pahala. Lepas tu kau dapat apa? Kau dapat dosa, tak dapat apa pun. Tapi dia makin kuat, makin ke depan. Kau dengan apa, hidup kau yang otak cetek, yang asyik nak menghina orang je. So Kak Wan kena tu memang teruk, tapi Kak Wan macam okey je. Sekarang Kak Wan masih masih Kak Wan di sini. sekarang, Masih di sini.
So macam Kak Wan dah tak kisah dah orang nak cakap apa. Lepas tu and then benda tu sebenarnya mengajar kita semua juga untuk mengajar Kak Wan juga untuk jangan body shaming orang. Macam kadang kita pun bukannya kita pun kadang-kadang ada juga perangai kita yang macam kurang ajar sikit kan. Macam yang ni kita pun bila kita nak ni kita fikir apa perasaan dia, macam aku rasa kenapa kau nak buat balik kat orang. Macam tu. Betul? Tapi ayat Kak Wan yang cakap pasal apa yang korang mengata kepada someone and then itu adalah satu motivasi bagi dia untuk ke hadapan tu. Ayat tu untuk korang yang suka mengecam orang, tapi itu bukanlah satu tiket untuk korang mengecam orang. Betul. Bukan untuk menghina orang. Betul. Itu bukan tiket dia Itu Itu Kak just Wan. itu pada Kak Wan. Mungkin ada orang bila kena kecam dia tak boleh. Dia tak boleh. Betul. Depression. Pressure, Ya, betul. dia tak boleh handle kan. Sebab mungkin Kak Wan jadi kuat sebab Kak Wan fikir bila Kak Wan dah tak ada siapa-siapa, macam contoh macam masa tu that time arwah mak dah meninggal, semua dah macam orang kata apa yang rapat semua dah meninggal. Jadi Kak Wan rasa macam kalau Kak Wan tak kuat untuk diri, siapa lagi nak macam rapat lagi. Yang sedia ada macam Kak Wan lagi 5 orang adik-beradik yang ada tu. Takkan Kak Wan nak down disebabkan benda yang remeh-temeh, tapi Kak Wan macam tak bangun. Kak Wan nak bagi benda tu macam bagi Kak Wan, orang kata apa, membunuh diri Kak Wan. Faham tak? Membunuh apa pemikiran Kak Wan semua masa tu. Jadi itu Kak Wan. Tapi kita jangan sesekali kepada orang lain. Ada setengah orang dia memang tak boleh. Lepas tu dia boleh trigger dan boleh depression kan. Benda tu pun akan melibatkan mental health. Jadi body shaming, kata ke orang, maki orang ke, hina orang ke, semua tu tak boleh. Itu semua tak perlu. Kita hidup kita ni macam sebenarnya kita dapat banyak kebaikan daripada keburukan kalau kita duk orang kata apa, banyak kebaikan lah. Orang kata apa, kalau kita cuba untuk berbaik dengan orang, cakap benda-benda yang elok, sebenarnya banyak kebaikan. Kenapa kita nak pilih yang buruk tu? Kan? Itu je lah pendapat Kak Wan. Tak ada faedah pun. Betul, tak ada faedah. Serius. Kita mengata orang. Macam Kak Wan itulah salah satu apa yang terburuk lah yang terjadi kat Kak Wan kan. Kalau untuk yang lain ada mengalami situasi yang sama tapi isu yang berbeza tak? Tapi berkaitan dengan topik ni. Susah kan hebat. Aku ada cerita tapi aku dah move on lah dengan benda ni. Tapi apa? Kau sebab kau orang yang nampak macam tenang je. Apa yang macam mengganggu kau benda tu? Dan berapa lama kau ambil masa untuk kau move on daripada benda tu? Yang nangis? Time tu memang aku gain weight drastically lah. And then sebab benda tu aku tahu, tapi orang mention kat aku, sebenarnya aku okay dengan benda tu, tapi bila orang mention kat tu, so dia trigger aku lah. Tapi in a way aku try lah untuk diet apa semua. Dia menjadi, tapi bila lepas tu kan, kalau ada orang cakap lagi, macam aku ambil benda tu tapi dah tak sesakit yang mula-mula. So dia macam aku, as long as aku tahu aku ada usaha untuk improvise ataupun untuk membaiki diri aku, benda tu dah memberi satu kepuasan ke aku lah. Walaupun benda tu tak tahan lama, tapi at least aku ada effort Kau ada benda yang kau prove kat diri sendiri. Betul. Sebab macam benda perubahan ni, kau nak instant ataupun kau nak benda tu permanent. So bila kau benda ni adalah untuk long term, so it's okay kalau benda tu Kau ambil makan masa. masa. Betul. Daripada kau nak diet kau tapi sebulan je kau kurus, lepas tu kau gain weight balik ataupun double gain weight kan. Jadi benda sebenarnya kat sini kau move on daripada cara kau memberi perubahan lah untuk diri sendiri. Tu satu move on dengan kata-kata orang yang bagi kat aku. Itulah orang kata body shaming ni, face shaming, semua ni sakit sebenarnya. Kita tak tahu berapa lama benda tu impact kat diri kita Dia tau. memang impact. So orang boleh bercakap time tu je. Kadang-kadang kan saya rasa macam apa kepuasan korang dalam beli seseorang sebab korang tak tahu berapa lama benda tu akan tinggal kat diri orang tu. Kak Wan macam
kadang-kadang kawan rasa macam oh kawan okey je, lantaklah kau nak cakap apa, kawan memang perangai macam tu. Tapi bila kawan perasan, kadang-kadang kawan punya tindakan tu macam dia macam mana tau, kawan akan jadi macam bila kawan pergi kat tempat yang ramai orang, lepas tu kawan mula rasa macam kawan Insecure. kawan takkan lalu kalau nampak orang ramai kat situ. Sebab apa ni, takut nanti orang judge kawan. Kawan dah mula jadi macam tu. Overthinking. Kadang-kadang macam, tapi bila kawan macam kat rumah, kau cakap aku tak rasa apa-apa. Sebenarnya rupanya benda tu ada juga efek. Ada lagi ada. kita simpan kan. Cuma kita deny benda tu. Macam kita rasa macam oh aku okey, aku boleh ni. Yelah, sebab Untuk kita nak kuat kan. Betul. Sebab kita ada Kalau macam layan kan. Betul marah. Kita ada satu sikap yang kita rasa kita kena fake it, kita kena make it. Betul. Tapi deep down kita je kenal diri kita sendiri. Ada betul. juga masa yang kita rasa macam Betul, hanya aku je yang tahu kan apa aku rasa. Irul, Syahat macam senang buat Aku pada senang lah. Bila ada masalah aku tak tahulah nak Ya, sebab Ataupun sebab mungkin tak ada kena-mengena kan, macam tak pernah ataupun ni. mungkin kau jadi penguat semangat untuk seseorang. Ataupun How kau do yang you- berdam mengecam ke? Macam how do you motivate other Kau diam people mesti kau yang kecam ya? ataupun circle kau yang kena kecaman tu. Kalau aku pernah je, ada je kawan-kawan Macam kawan yang dalam pernah TikTok. kecam. Dia pernah macam kecam. kawan dalam TikTok. Pernah kecam tak pernah lah aku dah. Sebab pada aku macam ada je orang-orang yang macam tu kan, yang pernah rasa down sebabkan kena hina, kena kecam. macam pelakon. Bukan, aku tengok dia cakap Wan. Tak ada apa. Sama, saya minta maaf. Okay, sama, Mira. Ada je aku pernah macam jumpa kan orang-orang yang sekeliling aku yang pernah kena kecam apa semua kan. So aku ni pun tercakap kalau kata macam aku nak bagi diorang kata-kata semangat tu sebenarnya tak ada juga pun. Tapi more kepada aku dengar lah luahan hati dia. Macam bila diorang kena kecam apa yang diorang rasa kan. Kadang-kadang bila kita dengar orang tu cerita kan macam dia kena kecam apa semua tu kan. Kawan ke? Janganlah. Orang lain. Tak lah, mungkin lah kawan pun antara salah satu jugalah yang pernah okey. meluahkan juga pada aku berkenaan dengan benda macam ni. Aku ke? Dah semua. Okey. Alright. Okey. Tapi apa yang aku boleh kata lah, macam aku tak adalah nak boleh macam merasa dekat situasi dia, tapi bila aku dengar balik apa luahan hati diorang, apa cerita diorang kan, so aku rasa macam aku rasa aku pun tak patut buat macam mana orang lain tak patut buat kat kawan dekat orang-orang macam tu. Contoh. Orang tu tak patut buat kawan. Jadi aku ambil pengajaran apa yang berlaku dekat orang tu. Kau tak buat orang So lain. supaya aku tak buat dekat orang lain. Kau tak buat. Itulah moral story yang kau dapat daripada betul. cerita orang lain. Betul, sebab kadang-kadang kesian tau tapi kadang-kadang bila kita lalu melayan luahan hati diorang, kadang-kadang diorang akan rasa macam memang diorang meluahkan kat kita, tapi kadang-kadang sampai satu masa diorang pun sendiri akan rasa macam downgrade diri diorang. Padahal pada mula dia nak meluahkan, tapi last-last kan dia akan rasa diri dia tu memang layak untuk dikecam, faham tak? Sebab dia rasa dia tiba-tiba dia akan merendahkan diri, tapi sebenarnya kan kalau tak ada orang yang kecam dia, mungkin dia rasa dia pun boleh happy dengan hidup dia, faham tak? So bila orang dah start kecam dia, kadang-kadang kita cakap macam ada setengah orang boleh terima dengan positif, ada setengah orang yang dia akan ambil masa untuk heal benda tu. Bila orang terlalu macam tunjukkan dia punya kelemahan, dia sampai tak sedar yang dia tu ada kelebihan. Betul. Sampai dia pun sia-siakan kelebihan dia sebabkan kelemahan yang orang pointkan. Betul. Macam Hasnul pula, okey, apa benda pendapat kau? Tak ada. Tak ada lah, kalau daripada segi kecaman tu tak pernah lah kena. And then kalau nak katakan Pernah kecam orang tu? tak pernah juga, sebab aku pun bukan Banyak jenis pujian. kecam-kecam. Aku kalau kecam kan, aku kecam lah, tapi tak lah, kalau macam benda-benda yang something yang physically ni, kalau macam orang luar yang aku tak kenal, yang bukan boleh bawa gurau benda-benda ni, aku tak akan buat lah. Ya. Gitu lah. Dia kawan dengan orang stranger ni lain tau. Ha. Dia macam stranger dengan kawan ni lain. Kawan Betul. kalau dia kata
kita dia boleh macam orang kata apa, tak ada rasa apa-apa kalau Betul. kawan kata, sebab kita pun suka kata dia juga. Betul. Jadi bila stranger, dia bermakna orang tu macam mirip benda tu. Macam dia memang Apa bermaksud. pandangan kita itulah yang dia cakap. Apa pandangan Ah, dia Ya, itulah yang dia dia cakap. sebab dia tak kenal kita, kenapa dia cakap? Betul. Tapi itulah that's the fact yang we are living in digital century sekarang ni tau. Yang new century sekarang ni macam orang-orang yang daripada orang yang tanpa kita kenal, kita tak tahu daripada mana asal-usul dia, tapi dia bercakap tentang kita. Jadi benda tu lagi membuatkan kita rasa lebih macam, kalau benda tu lah, benda yang stigma-stigma daripada orang macam tu yang membuatkan it kills the motivation. Mungkin macam kalau kat orang kata dia nampak okey, tapi sebenarnya dia tak okey. At one point tu dia sebenarnya tak okey pun. Kita nampak dia overthink, kita nampak dia macam apa? Dia tak ada lack of confidence. Macam tu lah. Betul. Kadang-kadang saya rasa kan, bila dah terlalu ramai sangat orang macam kecam benda tu kan. Jadi kadang-kadang benda ni kita kena tunjuk kita kuat tau. Sebab kalau kita tunjukkan kita lemah, kita lagi berikan dia ruang untuk downgrade kita. Betul. Jadi untuk Kak Haji, apakah pengalaman cerita buruk tentang topik ni? No. Macam aku mungkin sebab aku waktu besar tak adalah kan, sebab aku tahu bila aku dah betul bila aku dah dewasa, aku dikelilingi dengan orang-orang yang positif, yang macam support how to improve diri kan. So apa yang aku boleh, betul kau salah seorang lah, dah buat betul. So maksudnya aku Go Kak Haji. Okey. Belum lagi ya. Okey. Terus. So benda ni aku actually waktu kecil lah, waktu sekolah. So aku faham. Okay, teruskan. Okay, bermula pada waktu aku kecil lah, sebab sekeliling aku dikelilingi dengan orang-orang yang waktu sekolah, diorang tak tahu lah, aku kot yang paling besar. Waktu tu aku besar lah daripada sekarang. Okay, kita akan stagekan gambar sekolah dia. Sebab dia macam mengumpul macam aku yang besar. Ni nampaknya sebab aku tak sekolah dengan dia. Kalau tak, akulah yang besar tu. Betul. Tak gelak kan? Kakak Wan cikgu besar tengok. Oh iyalah kawan. Dia sekolah cikgu kan, cikgu kan. Kawan cikgu. Oh. Kan mamai. Dalam lagi. Kamu make up dia. Make up merah. Okay, sama minta maaf. Tak apa. So dari situ waktu aku sekolah, so aku tahu yang diorang tak nak kawan dengan aku sebab aku dulu bersegemuk. Lepas tu aku dulu gelap hitam lah kan. Sekarang tak cerah lah, tapi Janganlah ni. Okey. Kita. Okay, tak apa, boleh je. boleh je. Okay. Gelap, So apa semua. waktu sekolah tu aku rasa macam semua memang tak nak kawan dengan aku. Like memang dekat dalam sekolah, dekat dalam kelas tu memang tak dinafikan lah semuanya yang macam walaupun dia macam tu, tapi dia adalah dia punya standard, which is kurus. Dulu kurus adalah the main. Kau kurus, orang kawan dengan kau. Kau gemuk, orang tak nak kawan Walaupun dengan muka kau. dia buruk. Betul. Betul. Macam Dia hidup zaman bila ni? zaman bila ni? Tak, waktu aku Baru 24. Masa sekolah dia. Waktu macam tu. sekolah. Sekolah kau. Sekolah aku. Negeri mana ni? Selangor. Oh, okay. Nanti kita akan stage kan surah beranak. So memang totally aku tak ada kawan. Sebab diorang tak nak kawan aku sebab one of the reason sebab macam aku waktu tu comot lah kan. Tudung kotor-kotor apa semua macam tu. Satu sekolah ke? Tak, biasa kalau zaman-zaman sekolah kan budak-budak perempuan Dia free hair. Oh, free hair. Lepas tu aku Rambut kotor ke? rambut lumpur. Tak ada rambut. Lumpur. Mungkin sebab aku Tak ada rambut. Betul. Barulah aku faham kenapa Oh, dia Orang cakap tak tahu lelaki ke perempuan kan? Rambut lumpur. Tapi pakai guru. So jangan guys, saya tak botak. So aku boleh cakap kat sini, dia memberi impact dekat aku
untuk menerima diri aku yang sekarang ni, which is aku adalah improve. Kalau tak aku memang dah besar dah. Besar pada sekarang ni. So aku rasa macam aku ambil benda tu as a, yelah, dah halang-halang orang tak suka aku kan, aku buktikan aku boleh. Kau buktikan aku tak suka orang. Kau buktikan kau boleh apa? Kau boleh Boleh Dia berubah, boleh boleh tak, hidup, which is- boleh survive. Boleh improve diri aku, which is dulu aku, yelah, Kita akan stagekan gambar lama dia. Yang botak tu Sekarang dah pandai dia risau. So maksudnya Macam kurus sikit kan. Ada improvement lah sebenarnya. Dah mula jaga skincare, betul tak? betul. Dia ke arah itulah. Rambut dia tak ada. rambut dia Rambut dia tak ada. Rambut dah ada kita baja. Sebelum ni lumpur saja kan. Ah. So macam tu lah improve Kurang, kan. Macam aku improve benda tu. So and Apakah benda yang kau cakap kat diri kau untuk kau cakap untuk kau kat tempat sekarang ni? Apakah benda yang kau wujud diri kau? Aku kan Caranya, caranya tutorial. tak aku tak tahulah, aku rasa orang sekeliling pun memberi impak untuk support aku. Kalau aku seorang, benda tu takkan jadi. Dia macam balik-balik kan, kau akan bermain balik macam kau ni buruk, orang dah cakap kau buruk, so maksud kau memang buruk. Tapi alhamdulillah aku dikelilingi dengan orang-orang yang macam always buruk support. juga. Apa kepala aku? Okey. Kan seronok kau kat bawah ni kan? Buruk juga. Dia kat bawah ni macam ads je, macam kita letak. Orang yang memberi macam inspirasi lah. Orang yang macam memberi senasib sokongan. Senasib tapi still happy macam tu. Dia macam memberikan sokongan. Sebab yelah, nampak comot dia akan macam oh cuba pakai macam ni. So maksudnya dia tak merendahkan, tapi dia mengajar kita untuk jadi lebih baik daripada sebelum. Tak jadi untuk berpijak kat realiti, menerima diri. Betul. So waktu aku sekolah, daripada zaman aku sekolah tu sampailah umur aku 18-19 baru aku boleh terima diri aku yang macam dulu macam gemuk je isu, kulit gelap isu. So bila kulit gelap tu pun macam aku dulu, okay, kalau orang cakap pasal ubat kurus, kalau aku sangat insecure dengan kulit aku gelap. So aku akan menggunakan produk-produk yang memutihkan, tapi kat muka je lah. Kita akan stick produk. So Banyak ni sponsor kita untuk video ni. so maksudnya nampak benda tu, maksudnya kau tak jadi diri kau sendiri. So Kau cuba mengubah kau punya aku diri mengubah diri aku. So aku rasa untuk macam please diorang. aku cakap tak boleh lah. Lala saya aku appreciate diri aku yang macam tak apalah. Kau jadi diri kau. Like bukan jadi diri sendiri, suka diri sendiri masa tak ada improvement. Tapi kau tahu yang kau sebenarnya boleh. Tapi kau yang malas. Ngaku lah. Tapi alhamdulillah Selepas kau menerima diri kau tu kan, kau lagi happy ke? aku dah tak kisah dah apa orang cakap. Like aku tahu diri aku macam mana. Aku tahu yang aku boleh sebab Maksudnya lepas kau terima diri kau tu, itulah perubahan yang kau dapat sikit demi sikit. Betul. Tanpa kau mencuba aku tak dengan cuba try hard. Betul. Ah. Aku macam aku even aku terima macam ni aku terima diri aku dalam masa yang sama aku ada improvement yang macam kau boleh jadi cantik. Kau boleh jadi which is kau boleh kurangkan berat badan. Kau boleh, maksudnya dia tak ada pressure sekeliling. Dia tak ada pressure sekeliling yang macam kau orang nak kau kena kurus. Tak ada. So aku rasa macam cukup je aku jadi macam ni, tapi dalam masa yang sama masa kedepannya aku ada improvement yang mana aku je lah yang tahu dan orang-orang yang menyokong aku yang tahu. Sebenarnya benda tu mematangkan dia. Dia punya experience dia tu actually mematangkan dia. That's why dia dah rasa macam tu sekarang. Macam maksudnya kat situ kau belajar yang dia cantik bukan sekadar putih. Dia Betul. cantik Sebenarnya bukan sekadar betul macam lah tu je. yang cakap tadi daripada dalaman. So bagi aku kalau kau cantik, kau putih tapi kau toksik, what's the point?
mulut kau Orang jahat. orang takkan dekat dengan orang toksik, percaya cakap kawan. tak lama Mungkin lah dia orang akan akan lama, dekat, dia tak takkan lama, stay. takkan lama. Benda tu Takkan dapat kawan yang kadang-kadang lama. dia orang ni kan dia tak berubah tau, tapi dia menunjukkan colour dia yang sebenar. Apa nasihat aku kan, macam aku just nak bagi advice dekat korang kat luar sana yang rasa macam gemuk lah, tak apa. Korang gemuk, kurus, at least korang ada usaha untuk korang ubah diri korang. Tak adalah ubah yang macam kau kena kurus sekecil-kecil lidi. Tidak. Maksudnya as long as kau sihat, Jaga makan. kau jaga makan apa semua, benda tu okay. And then untuk yang macam rasa insecure dengan kulit kan, bagi aku kan, untuk aku yang experience benda ni kan, percayalah, korang tu cantik apa adanya. Bukan di mata orang yang tepat, tapi macam kau percayalah, lama-lama kau akan nampak yang kau sebenarnya cantik dan handsome. Macam macam mana aku nak cakap kan, bila kau Bila kenal kita diri dah kau terima, sendiri, ha. bila kau dah terima, kau akan nampak benda tu. Betul, sebab setiap ciptaan Ha. tu dia ada kelebihan dengan kecantikan dia sendiri. Betul. Sebab manusia ni dia tak pernah puas actually. Kalau kita ikutkan sangat nafsu kita nak puaskan semua benda, kita akan jadi nafsu untuk nak memuaskan nak Salah, nak memuaskan macam orang lain. Kawan terpaksa guna nafsu tu sebab kalau kita guna macam benda biasa je, dia tak nampak sangat. Tapi nafsu tu dia macam nampak macam agresif sikit. Kalau kita terlalu agresif sangat nak, orang kata tiba-tiba gelak kan. Sebab dia orang kata apa, agresif sangat. Aku That's why gerak kita rasa macam orang kata apa, kita perlu ubah benda tu. Sebenarnya tak. Kulit ni semua ni kan ciptaan Tuhan. Betul. Kalau Dia ada contoh sebab. kalau kita tukar sekalipun, end up benda tu macam contoh Memakan diri. memakan diri, ada efek dia semua. Tak kisahlah kau kulit macam mana pun, as long as kulit kau sihat. Kau orang kata apa, orang kata apa, macam sihat lah. Bagi kawan-kawan tak Dengan suka. menerima diri. Betul. Sebab Kawan kulit tak diubah kan kawan. ya kan? betul. Kalau ubah Gemuk sekali- boleh kurus. Kulit dia macam boleh pergi ke luar negara ubah semua, boleh tapi lah sakit. Minum pelorok. Kita Sakit boleh- tak sakit. Kita boleh Pernah cuba ke? kita boleh Kawan tak cuba lah. Buat apa pernah cuba lagi. kita boleh ubah kalau kita ulang. Kalau kita ulang. Kalau kita ulang-ulang kan saling boleh. Ulan. Ulang aku Ulang. Aku bahasa Banjar. Ulang. Tadi aku dah fikir bahasa Banjar juga. Apa yang diulang? Apa yang kau diulang? Apa yang kau diulang? Orang Banjar terdiga. Okay, next podcast kita akan cakap pasal banyak. Baru dua orang ni cakap Rupanya ulang. Oh lah. Snake. Snake. Betul. Jadi kita sebabkan dia orang tukar Marah aku. kalau kita tukar ni lah kita mungkin kita Saling boleh kulit. bertukar saling kulit. Dia kalau orang cakap kan plus size kan, dia kalau nak tambah lagi tak kira. Apa nama? Dah aku buat 3 hari. Dia macam dia kena pandai, orang kata apa, kita kalau kena dengan gaya kita, dia akan nampak elok. Betul. Macam cara kau desak, cara kau bawa diri kau, dia akan macam orang macam akan dekat dengan kau sebab orang rasa macam bestnya kau akan Pembawakan diri tu. kau ni sempoi macam tu. Dataran. One Redek. Tak, tapi benda tu betul. Kalau kau pandai bawa diri, kau macam mana pun orang akan selesa kau. Orang akan suka kau. Walaupun kau rasa insecure, kulit, gemuk ke, tak pandai ke apa kan. Tapi if you can blend with orang, percayalah, orang akan selesa. Betul. So jangan pernah rasa Tapi point insecure. utamanya adalah terima diri sendiri. Betul. Apa-apa kena terima diri sendiri. Walaupun benda tu berat, tapi ayo. Malah sekali kawan. Lagi 4 Zoom. Lewat Zoom. Lupa sikit. Tak mau lah. Kawan cuma lagi well. Sebelah kawan. Dah cium ni. Weh, kesian lelaki. Dia orang tak nak cium-cium tangan Dah kau. bagi habis lah. Kenapa kita orang cium lagi? Nampak Cium. belum? Bagi aku bersenang. Kau mesti tengok lengan aku cepat kan? Mana? Lengan. Tak lah, tadi dah bagi cium kawan yang ni lagi nak apa Tak, nak. aku offer. Dah bergaduh ni dia baru. Kawan, dia memang suka gaduh. 3 episod dah. Betul lah kawan rasa gaduh orang tu menarik.
Kita akan buat pergaduhan untuk next Apa kali? Saya ni macam last question lah daripada saya kan. Kat kawan kan. Dekat aku. Question dia pedas dekat- sikit lah. Oh, Dekat kawan. Pedas weh. So, okay, kawan dah pernah experience kan macam orang yang body shaming. Lepas tu, apa lagi shaming? Body shaming je lah dia. Body shaming, face shaming. kawan Body nampak shaming. sangat jenis. Hidung shaming. Hidung, tangan, kaki. Semualah full body shaming. Maksudnya body shaming lah. Maksudnya the whole body tu body Udah shaming. whole body. From the head to Kan? toe. Betul. Ah. Lepas tu orang tu yang selalunya yang hina kawan tu datangnya daripada media sosial. Contohnya daripada TikTok. So apa kawan? Apa kawan? Apa kawan contoh apa pendapat kawan ke apa? Apa kawan? Apa dah lupa lah tadi apa. Apa kawan rasa? Apa kawan bukan apa kawan Apa rasa. kawan buat? Nak Apa mengelak ke macam tu? bukan. Apa yang jadi dekat diorang? Jangan bagi dia fikir sekejap. Bagi dia Apakah fikir. impact benda tu kat kawan? Bukan. Apakah Bukan, tak tahu. inisiatif kawan? Alah. Itu ke? Apa bukan? Apa kawan? Apa? Apa Okey, kau? Apa kawan punya Pandangan. persepsi kawan kepada orang-orang tu yang selalu menghina orang, tapi at the same time diorang sendiri tu pun kalau kita tengok tu pun tak semengah rupanya. Itu kawan suka. Soalan ni kawan suka. Itulah aku pun nak jawab kan. Sebab Kau pernah mengalami? ya, sebab kebanyakannya yang body shaming kawan akan pergi stalker diorang. Lepas tu kawan ada satu experience ni nak share lah. Cik tiba kan banyak pula aku cakap hari ni. Dan sebab aku dijemput, mesti aku cakap. Ya, kawan je Okey, kawan. Dia pun Ada orang. marah. Okey, okey. Orang tak marah. Tiba-tiba darah tinggi pula kan. Bukan. Tak adalah. Darah tinggi, Kawan ada satu lelaki ni Pastor. dia bukan kawan pernah viralkan dia sampai FYP teruk. Kawan pernah viralkan dia. Kawan ada 2 orang lah. Kawan viralkan sampai dia beratus ribu punya. Oh, tolong kawan buat saya buat review. Satu kawan nyanyi balik. Kawan kata Nyanyi. kawan nyanyi kat dia. Aha. Dia kata kau ni exercise lah apa tu kawan nyanyi. Kawan kata kan. Tak kawan nyanyi apa. Oh my god. Baby can you see ada babi. Kau cakap. Alah tak faham. Tak. Kan lagu yang siar. Kawan dia nak tolong nyanyi kata dia. Yang my- kena sweet. tak. Oh my god. Oh my Oh. god. Si ada babi. Kau cakap itu. Ada babi so benda Kita akan tu stitch cute. kan video. Kenapa tunjuk mirror? Oh kau kira. Bukan. Maksud kawan tunjuk dekat apa yang kawan reply tu lah. So benda tu macam Okay, ni. nanti Ada kita satu. attach juga yang apa yang Lepas tu ada lagi satu tu kawan Pergi macam dengan editor. kawan cerita kata kawan nak ambil take action. Kawan nak buat report pasal dia. Sebab dia macam melampau gila. Masa kawan pergi Swiss masa tu, kawan tengah main salji lah kan. Kawan tak kacau orang. Kawan main salji pun suka kawan lah kan. Lepas tu dia kata, Macam kat was snowman. tak. Dia kata kat kawan macam weh gemuk kau buat apa tu. Macam something like that lah. Lepas tu semua video-video kawan dia reply. Lepas tu kawan tengoklah balik dia punya TikTok. Rupanya dia Apa ada masalah hati sangat tu? dia bagus tau. Dia duk bagi makan anjing-anjing liar. Apa tu macam anjing. Kau kata kau ni kuat pula jadi keluar pula so jantan. Tak, dia kata kawan kata kau ni bagi makan anjing kau pula perangai macam ni kan. Lepas tu kan tak apalah. Lepas tu kawan ada viralkan dia. Lepas tu view tu macam tinggi jugalah. So tiba-tiba rupa-rupanya dia ada masalah rumah tangga. Dia punya ex-wife Tata nak ngorek kawan. DM Tak, kawan. maksudnya ada orang yang jenis yang dia marah kat orang lain tapi dia express kat orang lain. Ya, betul. Untuk dia rasa macam Ex dia DM kawan kat IG nak bercerita sampai minta nombor telefon kawan nak call. Rupanya diorang ada satu group yang macam diorang dah sharekan video kawan tu. Lepas tu diorang semua kutuk dia. Lepas tu apa dia punya ex tu tunjuk kat kawan benda tu semua. Lepas tu ex dia kata akak tahu tak sebab apa saya fans club ke? sebab apa saya bercerai dengan dia disebabkan oleh dia selalu body shaming saya. Sebab rupanya ex-wife dia pun badan besar tapi dia body Kat sini shaming. kan saya tak faham kalau lelaki-lelaki macam tu kan. Kalau korang macam contoh kan At the first place. at the first place korang cari orang tu macam plus size, lepas tu kenapa korang nak ubah dia? Korang carilah yang kurus. Kenapa korang kena mengikuti kahwin standard korang. dengan korang kahwin dengan orang yang plus size and memikirkan one day dia akan berubah mengikut cita rasa korang. Lepas tu bila dia marah ingat siapa-siapa marah ya.
Kak Wan pun bengang tak? Lepas tu dia macam mumpat pula Lepas tu bila ex dia kata dia tu, betul Kak Wan kata lah, ex dia kata ambil je tindakan macam ex dia suruh je, sebab ex dia geram gila kan dengan Comel je. apa laki dia tu. Lepas tu lain kali laki tu macam kena ban lah. Dia macam TikTok dah bankan dia punya TikTok. Macam tu. Sebab disebabkan dia banyak sangat duk kutuk-kutuk orang-orang plus size rupanya. Saya kan tak faham macam kadang-kadang orang macam tu. Kalau korang tak suka, korang scroll je lah kan. Kenapa korang kan? nak macam Scroll. Tak masuk. Zoom. Ha. Itu memang ada masalah hati. Ha. Ya, lepas tu tak ada dah, yang tu je lah, yang paling teruk. Yang kira orang kata apa, Kak Wan rasa macam engkau pun sebenarnya tak layak mengatur orang, tapi kau tengok dulu diri engkau sebenarnya. Itulah sebab saya tanya. Sebab saya nampak je pernah macam tengok komen kalau orang yang jenis suka body shaming ni kan, ataupun face shaming ke Dia pun apa. dan hard Bila dong. kita buka dia punya Aduh. profile tu, kita pun rasa kita pula nak shaming dia. Kak Wan Tapi shaming je. Kita adalah sebab dia tak mengganggu, dia tak shaming kita kan. Jadi tak adalah macam kita ni. Cuma ni macam boleh tak tengok Shamingkan cermin dulu, diri tengok dulu. cermin dulu sebelum cakap pasal orang lain. Tengok diri tu kat mana kelemahan. Tapi kan kadang-kadang memang ada orang macam tu tau, yang dia downgrade ke orang untuk dia rasa dia much better daripada orang tu. Betul, Kak Wan setuju. Itu jenis orang yang tak boleh orang lain lebih daripada diri dia. Dia memang suka buat macam tu. Dia masalahnya, dia pun tahu dia tu ada kekurangan. Dia tak boleh terima kekurangan dia sebenarnya. Dia rasa- rasa kekurangan orang tu lagi rendah daripada dia. Lagi kalau, teruk kalau daripada dia ada kekurangan sekalipun, dia akan cari kekurangan orang lain supaya tutup kekurangan dia. Betul. Ada sebenarnya contoh dia buat itu. Untuk nak tutup dia punya kekurangan, dia pergi cari orang yang kurang macam kelemahan orang untuk nak tutup dia. Supaya orang tak kata kat dia, biar kata korang tu. Macam tu. Tapi kekurangan dia tu masih lagi nampak. Betul. Dah lah buruk, lepas tu orang ajar pula kan. Kata Dia kan, orang dia lagi. macam dah lah buruk. Daripada maksudnya attitude pun tak cantik. Lupa sama. Rupa tak ada. Yang orang macam ni aku tak faham. Aku memang tak faham. Dia maksudnya memang dalaman dia tu memang dah daripada dalaman dia tak cantik sampai ke keluaran. Organ tu masalah organ. Sampai ke luaran. Sampai Ha. luar. Sebab itulah macam itulah aku cakap tadi. Sebenarnya kecantikan ni dia datang daripada dalam tau. Dan kalau dalaman kau jenis yang macam toksik ke apa, dia akan terpancar ke luaran. Betul. Faham? Orang yang kat luar sana kan, kalau rasa nak kutuk ke apa ke kan, tolonglah fikir 2-3 kali. Dia macam apa-apa pun kan, dunia ni akan berputar. Betul. Sama Dunia ni selalu berputar. dia kena ingat, kau cakap orang sekarang tak kena kat kau, dia kena yang akan datang. Tak doakan lah. Tak Tapi, doa, tapi- ni ada macam peringatan lah takut orang ni. Tapi itulah what goes around comes around. Dan Islam pun kita belajar, kita benda tu ada kifar, kita ada kifarah. Betul. So apa yang kita buat kat orang, benda tu akan terjadi balik kat kita. Mungkin kat diuji kita, dengan- tapi kita mungkin kat anak bini kita, dekat saudara mara kita, Turunan mak ayah kita ke. keturunan kita. Jadi Cepat atau lambat je. Kita memang akan diuji dengan apa yang kita kata. Jadi just Betul. Benda tu Hati-hati. betul. okay. Jadi selain daripada tu, ada apa-apa lagi ke? Untuk tak ada, kita rasa kita dah kena conclusion lah. Okay, so untuk conclusion, Mal, apa kau punya conclusion untuk topik kita kali ni tentang beauty standard? Untuk conclusionnya, Cepat sikit. aku rasa kan, like everyone sedar je dia orang punya insecurities, flaws semua. Tapi it's not a ticket for you to point it out. Sebab ada sebab lah orang tu pun tak nak tak nak merasakan benda tu. tak nak merasa kecil dengan dia orang punya insecurities tu. So takkanlah sampai kita nak to the extent yang kita nak kena bagi tahu orang sampai macam kau tak perlulah cakap macam itu apa semua. Sebab benda tu is just it needs 2 cents from you to realise yang benda tu adalah menyakitkan orang lain. Betul. So tu je lah. Mirul? Okay lah, kalau pada aku conclusion untuk malam ni kan, untuk topik kita kali ni berkenaan dengan beauty standard, pada aku, kita as a human being, kita tolonglah respect setiap orang. Sebab kita tak tahu betapa struggle-nya dia untuk dia ke depan disebabkan keadaan beauty standard dia. Sebab ada orang yang memang tak dilahirkan sebagai orang yang cantik,
Tapi disebabkan orang-orang tak respect benda-benda macam ni, macam kecam apa semua yang membuatkan dia makin ke belakang. Sepatutnya kita sebagai orang yang berakal dan ada akal fikiran ni, kita kena tolong diorang untuk diorang ke hadapan, bukan ke belakang. Tu je lah. Asna? So kalau untuk aku, memang aku akui setiap orang, lagi-lagi lelaki lah, kita orang mempunyai benchmark yang tinggi sebenarnya. Kalau nak cakap pasal Taste lah maksudnya. pasal taste apa tu, aku tak nafikan. Betul. Betul. Tapi kalau benda tu dah berbalik pada jodoh, benda tu tak ada masalah. Betul. Tapi aku tahu sebab memang kita orang lelaki mempunyai standard yang tinggi. Tapi cuma fikir satu benda, kalau kau mempunyai satu benchmark yang terlampau tinggi, tapi kau melihat seseorang tu tak capai kau punya piawaian, then but they don't deserve kau punya kritikan ataupun kau punya hinaan. So just biarkan je diorang. So mana kau tahu kau mula-mula itu bukan kau punya benchmark, tapi kalau dah dinamakan, kalau ni cakap in term of pasangan kalau dah Tuhan kata itu jodoh kau, macam tu jodoh kau, macam tu lah kau dapat. Betul. Tak. Sama ada kau kena menerima ataupun kau cuba yang terbaik untuk jadikan dia yang lebih terbaik. Dalam kekurangan dia mesti ada kelebihan yang Tuhan tu padankan dengan kau. Ya, Padankan betul. dengan betul. Kau letak benchmark yang tinggi, padahal orang lain pun meletakkan benchmark yang tinggi juga. Maksudnya kalau perempuan tu pun mungkin meletakkan benchmark yang tinggi, dia tak pandang pun kau. Dia tengok kau as a paling benchmark paling rendah. Macam tu juga. So Kalau dia menepati benchmark kau, mesti kau bukan benchmark dia. betul. Dia tak akan pilih kau. Yelah, dalam dunia ni memang tak ada benda yang ideal. Yes. Betul. Macam BMI. Okay, Maira. Okay. Saya last lah. Janganlah bagi kita rasa berdosa tau. Kak Wan dulu. Kawan lah. Kak Wan last. Awak aku dulu. Kak Ji lah. Okey lah, aku dah. Untuk aku konklusikan benda ni adalah jangan normalizekan untuk full body shaming orang. Sebab kita tak tahu berapa lama impact yang seseorang tu beri dalam hidup dia. Macam mana dia nak buat penerimaan, macam mana dia nak menerima diri dia, macam mana dia nak go through. So bagi aku, so maksudnya dekat sini konklusi dia adalah korang ras di sumpah dia tak boleh. Okay. Okay, so maksudnya Tak boleh. konklusi Tak boleh. Kawan. Sampai. Okay. Dia tak lindung. Dia belakang lampu. Dah, so tutup mata. Jangan dia. pandang aku. Tak ada gurau. Tak, okay. So konklusinya adalah kat sini janganlah normalizekan body shaming orang. Sebab macam mana setiap orang tak sempurna. Kalau sempurna kita tak ada pun dalam atas muka bumi ni. So apa-apa pun untuk korang yang kat luar sana, belajar terima diri sendiri. Dalam masa yang sama, improve diri sendiri. Percayalah benda tu korang tak akan menyesal dan korang akan rasa bangga suatu hari nanti. Apa-apa pun tolonglah bangga dengan diri sendiri. Please. Malaysia boleh. Takbir Allah Akbar. Bukan setakat terima diri sendiri, tapi terima juga orang lain. Betul. Sebab kita kat dunia, kita bukan hidup seseorang. Ada orang lain juga yang hidup sama. Free Palestine! Habis. Tiba je. Okay, Maira. Okay, Maira. Macam bagi pandangan Maira pula kan. Tapi Maira tutup mata. Malulah. Okay, macam bagi Maira kan. Dia boleh menjadi kepada semua aspek lah sebenarnya. Bukan tapi sebabkan kita cakap pasal beauty standard kan. Jadi first, kalau kita nak terima kelebihan dia, kita kena terima kekurangan dia juga. Jadi tu je lah. Banyak banyak. Jadi poin je tu je. Yang singkat tapi padat. Expression je. Okay. Apa dia kata? Tak, biasa. Okay, pada Kau punya standard kecantikan lelaki tinggi tu. Macam cakap aku
kawan tak cakap banyak lah, tapi dia dah cakap banyak dah. So kawan cuma nak cakap stop body Kota dah habis Aku lah. dah habis. Stop body shaming, stop face shaming, be kind, respect each other. Tu je. Betul. Baik, wah ini padat. So guys, kita akan jumpa next episode dalam The bottle Kecap. kecap. Bye.